Nah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang panggil Ustaz Ashraf Idrus, semua muslimin muslimah jemaah yang datang untuk mendapatkan pada malam ini. Pertama-tamanya saya mewakili semua jemaah yang ada di sini. Terima kasih banyak-banyak kepada jemaah Ustaz di atas kesudian Ustaz datang ke Masjid Nabawi ini buat kali kedua. Saya masih ingat kali pertama dalam 2 tahun lepas, setahun kita PKP, setahun sebelum tu. Jadi di malam tu saya banyak Ustaz kata saya takut ke bini. Walau bagaimana Ustaz, memang saya benar-benar takut ke bini. Jadi oleh kerana masa satu bini sebagai mukadimah daripada masjid, jadi saya rasa cukup tu satu bini. Jadi dengan ini kita jumpa dan panggil Ustaz untuk mengupas tajuk yang telah kita bincang, iaitu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Jadi dengan itu dipersilakan yang panggil Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan aluan, seterusnya seluruh sah kepimpinan ahli dan kuasa Masjid Nur Bakti, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita dihimpunkan oleh Allah di rumah Allah yang begini mulia pada malam ini. Mudah-mudahan mengundang rahmat dan barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal saleh yang memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, insya-Allah memberi keuntungan kepada kita semua pada hari kita dibawa bertemu beramai-ramai dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza anzalallah biqaumin azaba ashabal azaba man kana fihim summa bu'isu ala a'malihim au kama qala rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan akan azab, maka kenalah azab itu kepada semua orang yang ada di tempat diturunkan azab itu. Tetapi kemudiannya pada hari kiamat nanti, mereka akan dibangkitkan mengikut amal masing-masing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kehidupan kita di dalam dunia ini ialah bersifat sementara, manakala kehidupan kita di akhirat nanti bersifat kekal. Sebagaimana yang selalu kita kata atau kita dengar, dunia ini hanyalah sementara dan yang kekal itu adalah akhirat. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan dunia, kerana dunia itu satu ketetapan yang Allah letakkan kepada kita mengikut trip ataupun alam yang pasti kita kena lalu, daripada alam roh, alam rahim, alam kandungan, sekarang alam dunia, alam syahadah, kemudian alam barzah, dan akhir sekali alam akhirat. Maka kita hidup tujuannya untuk beribadah. Bila disebut ibadah itu, ada ibadah yang khususiah seperti semayang, zakat, puasa, haji, dan ada ibadah yang umum, yakni yang berkait dengan perkara-perkara
memberi manfaat kepada orang lain, muamalat dan sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh pengerusi tadi, hubungan kita dengan siapa saja semuanya dibenarkan syarak, tetapi ada batas dan peraturannya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Firman Allah SWT, tidak aku jadikan kamu melainkan supaya menjadi hamba kepada aku. Apa maksud beribadah? Ibadah maksudnya memperhambakan diri. Kalau dulu hamba habdi dipanggil, apa saja yang Tuhan dia suruh dia buat. Maka kita hamba Allah, apa saja yang diwajibkan atas kita, kita buat. Itu makna hamba. Barang siapa yang hidup di dalam dunia ini sebagai hamba Allah, maka di akhirat nanti dia akan bangkit sebagai hamba Allah. Di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi atau kama qala, akan dibangkit setiap manusia di padang mahsyar nanti atas keadaan mana yang dia mati dahulu. Siapa yang mati sebagai hamba Allah, maka dia akan dibangkitkan di padang mahsyar sebagai hamba Allah. Siapa yang mati sebagai hamba dunia, dia akan bangkit sebagai hamba dunia. Siapa yang mati dulu sebagai hamba harta benda, dia akan bangkit sebagai hamba harta. Tidak akan lari sedikit pun orang yang dibangun dibangkitkan di padang mahsyar nanti seperti keadaan terakhir yang dia hidup di dalam dunia. Oleh kerana itulah hidup kita ini, hidup yang disuka, yang diradai oleh Allah, ialah hidup beragama. Kita dengar kadang-kadang orang kata mu carilah, kalau nak cari laki, cari orang beragama lah. Biasa kita dengar gitu. Kalau mu nak cari calon suami, carilah orang beragama. Kita pun tahu, tapi kita tak faham benda mana agama tu. Maksud beragama di situ bukan beragama Islam. Kerana semua Islam belaka dah. Bukan makna lijah kalau mu nak cari laki, jangan cari Islam lah, jangan Buddha, bukan gitu. Maksud beragama itu ialah dia ikut peraturan agama. Kalau agama Islam, Islam belaka. Tetapi ramai akhir-akhir ini orang Islam, yang Islam itu hanya pada maikatnya saja. Islam itu pada surat beranak. Kerana apa? Kerana nak membenarkan ucapan Nabi SAW dalam sebuah hadis, fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman tidak kekal lagi, tidak tinggal lagi Islam seseorang itu, melainkan hanya pada namanya sahaja. Bila tu? Inilah zaman dia. Seorang yang Islam, dia lebih tahu hal agama lain daripada agama Islam. Seorang Islam lebih tahu sejarah orang kafir daripada sejarah nabinya sendiri. Orang Islam yang lebih fasih berbahasa Inggeris daripada membaca Quran. Itu makna Islam itu tinggal nama. Nampak tak? Bukan Islam itu makin sikit. Mengikut data terbaru, 1.83 bilion sekarang umat Islam dari 8 bilion umat manusia. Dari 1.8 bilion itu tinggal berapa yang semayang? Nampak? Yang tak minum arak, yang tak berjudi. Maka hidup kita ini menjadi hamba Allah. Hamba Allah ini yang menjaga hak segala-galanya. Dia menjaga hak dia dengan Allah, dia jaga hak dia dengan ibu bapa, dia jaga hak dia dengan saudara mara, dia jaga haknya dengan gurunya, dia jaga haknya dengan masyarakat dan seumpamanya. Sebab tu dia kata, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maknanya orang ini tidak syukur kepada Allah. Betul, seorang perempuan yang berstatus sebagai isteri, dia tidak bersyukur dengan suaminya. Dengan suami duk beri makan ke dia, duk tanggung ke dia, duk jaga dia, duk cari fitih ke dia, dia tak bersyukur. Maka dia kufur kepada Allah. Ittala'tu lailata usriya bi. Dalam satu hadis Nabi kata, pada malam aku di Isra', di Mi'rajkan, naik ke langit. Lepas pada langit yang ketujuh, aku dipertunjukkan mula-mula kepada neraka.
ra'aitu finnar, lalu aku melihat ke dalam neraka. Izan, tiba-tiba aksaru ahliha an-nisa, tiba-tiba yang ramainya orang perempuan. Lalu aku bertanya, limadza ya Jibril, kenapa ramai orang perempuan? Nah, kenapa ramai orang perempuan daripada umatku yang masuk neraka? Kata Jibril, mereka kufur. Kufur kepada Allah, tidak kufur kepada suami. Maksudnya tidak berterima kasih. Nampak? Lepas tu hubungan kita dengan manusia ini kena jaga. Walaupun kita tak beri ke dia duit, berilah senyuman. Faham lagi? Walaupun kita tak turun peluk dia, berilah senyuman. Kerana tabasum itu sedekah, senyum itu sedekah. Tapi kita ni di akhir zaman, kita memang yang beragama Islam sudah tidak mempraktikkan lagi nilai-nilai Islam itu. Kalau orang beri kita lalu, kita nak keluar jalan susah, kereta penuh, tiba-tiba ada kereta berhenti, kita boleh keluar, ucaplah terima kasih. Kalau berjalan kaki, terima kasih. Tapi takkan berjalan kaki dengan kereta. Kalau kereta akak tangan, kalau kereta VIP, kalau kereta buat ping, maksudnya terima kasih. Dak, orang tolong berilah, dak tengok orang. Nampak? Huduh perangai. Kita lalu dulu, dia baru masuk kona. Kereta kita besar, dia exia aja, tapi biarlah. Kita turun, berhenti, biar dia lalu senang. Tak tengok. Betul tak? Kerana apa? Kerana sudah tidak ada nilai-nilai Islam. Patutnya dia tengok kita, akak tangan, terima kasih, ping. Nampak? Itu yang menjadikan ukhuwah. Itu tanda ucap terima kasih, lalu datang kasih sayang. Ada tak lagi zaman ini? Tak ada. Mu lalu ke apa, tak dulu dah mu. Faham? Jadi kita kena betul balik, undur balik, kembali ke pangkal jalan. Nampak tak? Orang beri lalu tu patut terima kasih tak? Muka catung, muka dah lah uduh, perangai pula uduh, 2 kali uduh. Nabi ni kalau ada kayu depan, dia berhenti jalan, dia alih kayu. Dia takut orang belakang yang tidak nampak sepak kayu. Kita dah alih lik. Oh, bijak aku lik. Orang belakang bahan mampu pergi aku, duli aku. Bang. Jadi kita tinggal Islam itu pada IC saja. Bang. Mana ciri-ciri seorang Islam? Contoh jenis berterima kasih sama kita. Kita ada terima kasih pada cikgu sekolah. Betul tak? Cikgu sekolah ada terima kasih. Guru yang ajar kita Quran. 6 tahun ngajar, guli-guli sekilo. Mana sehari suti buat air kopi. Faham lagi? Sehari suti. Ini contoh lah, contoh. Sebab kita makin jadi jauh daripada nilai-nilai Islam sebenarnya. Tak? Batu peluang kita ni masih nyawa di kandung badan. Kita naklah menjadi seorang Islam yang baik. Seorang Islam yang baik, yang meraihkan orang lain. Kalau kita tak mampu turun kereta jabat salang dia, berilah senyuman. Dan Nabi ni bukan kata Tok Imam, Tok Bilal, Tok Guru. Budak-budak kecil tengah main yang wisalang. Katanya Abdullah bin Abbas, satu hari Nabi lalu ikut budak-budak yang sedang bermain. Budak kecil. Tengah main budak-budak idak-idak. Assalamualaikum, Nabi beri salam. Nampak? Beri salam. Nabi tengah makan-makan di Masjid Nabawi, Madinah. Tiba-tiba budak-budak ada panggil mari makan. Sebab ada orang atas kurma. Panggil mari. Mari makan. Ambil berkat budak-budak. Itu yang kita nak. Kita ada orang atas nasi biryani sejik, budak-budak mari dekat. Nampak? Tapi bukan Masjid Nur Bakti lah. Gua badok tu.
Betul tak? Takut mana? Takut tak cukup. Takut tak cukup. Budak mari rapat dekat. Nah, hak 5 buku tinggal 4 buku. Nah. Jadi kita jadi takut tak cukup. Sedangkan rezeki Allah itu sangat-sangat luas. Sebab itulah buat baiklah kepada manusia. Faham? Sekurang-kurangnya kita senyum. Nah, sekurang-kurang. Kita minum air, kita tak mampu nak bayar air dia atau nasi dia, kita senyum ke dia. Melainkan dia tengok klien. Dah dia senyum dah dia tengok klien. Faham? Tapi ada juga buat pelik. Ada satu hari tu kita pergi dia satu kedai nak minum air. Satu kedai lah, satu warung. Jadi semua orang dalam warung tu tengok kita, ustaz, minum air. Jadi tegur belaka. Ada seorang laki-laki. Dia tengok muka kita macam rimah. Nak marah. Faham? Kita jadi tak sedap duduk dah pun salah aku ni. Ke parti lain. Ni mari macam-macam dah. Faham tak lagi? Bergelebeknya muka. Tengok kita tengok tak dia tengok. Dia tengok tak lain. Tu Tuhan jadi orang pelik. Faham? Dan dia lari. Dia bayar dia lari. Faham? Dia bayar dia lari. Jadi kita pun taklah kata uduh tapi pelik lah. Apa pula? Jadi tak senang Kita pun dah habis minum air, nak pergi bayar. Token kata hak tadi bayar dah. Bang, tu kata pelik. Muka macam rimah tapi dia bayar air kita. Nah, itulah benda-benda lagu tu. Nah, apa tu kita kena jaga hak-hak manusia ini. Hak-hak manusia kena jaga. Yang kedua, jangan kita jadi orang yang sayang pada harta kita. Kita mati sebagai orang bakhil, sayang nak kedekut, maka kita bangun orang kedekut lagi. Faham? Nampak tak? Kita hafal Quran 30 juzuk dalam dada, tapi kedekut, tak ada kebaikan. Sebab Nabi kata al-bakhilu ba'idu minallah. Orang bakhil jauh daripada Allah. Nampak? Tu. Muhasabah. Aku ni bakhil ke murah? Allah ni bismillahirrahman. Ar-Rahmanu fid dunya. Nampak? War-Rahimu fil akhirah. Sangat pemurah. Sembah berhala pagi petang pun Allah beri makan cukup. Gemuk tambung. Faham? Kaum ini tak percaya wujudnya Tuhan. Dia kata the God is dead. Tuhan ni mati ya. Agama ni candu yang mengkhayalkan manusia. Pelawak belaka. Pagi-pagi Tuhan beri makan dah kaum ini. Tuan nak? Tengah hari nasi buku. Malang cakui tiaw. Murah Allah. Kita bukan murah seperti murahnya Allah. Yang pada sepatutnya kita murah, tapi kita kedekut. Pernah kita masuk makan kedai kopi bayar sekedar? Dah. Dan kan kita mati esok sekarang ni. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amalil fil Islam ya khair? Manakah satu amalan dalam Islam yang baik? Nabi kata tut'imu ta'am. Belanja orang makan. Faham? Kita dah amal. Kita pada berulang umrah tu 4 kali sebetul. Faham lagi? Beri orang makan. Kita masuklah kedai kopi, kita makan semeja, kita bayar dulu 4 orang. Rasa ni kawan kita, dia 3 ya, ni 4 ya, tu 5 ya, bayar. Faham? Dah ni tinggal 20 ya, cukup. Di rumah ada lagi 4,000 dalam bank, betul tak? Sekedar tiap sekali kedai kopi, Allah, kalau rabak gua badak kedai sekedar ada 40 ya. Kau makan bagi betul tak? Cikgu, betul cikgu? Dah. Bukan makan KL teh concoh deh. Hang lagi. Hotel kongkok lain, minum petang, ada kacang sepiring, air dalam Nescafe dalam kopi latte tu 350. Nampak tak? Tu lain kat tu. Di bawah badak sekedar 32 ya. Tu wahulu. Tu pun sekerak pun mulalah barang. Nampak sekerak. Apa dapat?
Dah tu kita tak kenal meja tu. Meja ni kita tak kenal. Allah ni duk tulis ni. Faham? Duk tulis ni. Buat baik kandang tulis. Kaki buah atas daun neraca mizan. Nimbang. Berat pula baik. Termasuk hak kita bayar orang tu. Faham? Nung masuk syurga. Dan setiap suap satu lukmah yang kita sedekah tu, dia akan jadi subur di sisi Allah. Dalam hadis kata fayada'uhu fi yaminir rahman, sehingga diletakkan sedekah yang satu suap atau sebiji kurma itu diletakkan pada tangan kanan Allah. Maksud tangan kanan ni maksudnya diletakkan pada tempat yang betul, lalu subur sedekah itu hatta sehingga jadilah mislu jabalin azim, bukit yang sangat besar, sesuap tadi. Maknanya kita belanja kawan kita makan nasi lemak, dia tak sedap perut gitu, dia makan sesuap. Sesuap tu di akhirat jadi gunung yang sangat besar. Ada satu lafaz yang hadis lain, mislu uhudin, satu suap luqmatun mislu uhudin, satu suap hak kita sedekah jadi di akhirat sebesar gunung Uhud. Dah kalau sekedar kita bayar 40 ya, piti kita 200. Faham? Sekedar tak kira sekedar benar. Sekedar faham lagi. Betul tak? Buat kau sekali sejarah hidup. Faham? Apa bayar sekedar anniversary perkahwinan saya dan isteri saya 30 tahun. Betul tak? Satu suap sebesar bukit Uhud muat dapat. Dah takkan sesuap. Kurang-kurang 5 suap atas buku silmau. Faham? Dah tu si kabu, tu si minyak. Faham? Tu dagang benda. Nasi dagang. Faham? Contoh, itulah MLM, skim cepat kaya, berniaga dengan Allah. Tijaratan la tabur. Bisnes yang pasti tidak akan rugi dulu kini selamanya. Nampak? Kemudian pula atas sekali kita beri makan ke dia, malaikat rahmat mendoakan kepada kita rahmat dan ampun dosa. Faham? Boleh tak amal? Itu hablum minan nas. Faham? Malaikat doa ni makbul tak? Malaikat makan haram tak? Nampak? Doa tak makbul, doa orang makan haram, doa orang yang memutuskan silaturahim, doa orang yang melakukan syirik. Malaikat makbul lah doa dia. Kita belanja orang makan, malaikat doakan untuk kita. Doa malaikat tu Tuhan dengar tak? Tuhan makbul tak? Tu. Maknanya hutang kita pandang negara, hutang piti-piti hutang dah. Pahala hutang juga. Nak? Dua lapis. Dunia pun senang, akhirat jutawan. Nampak? Batu buat, tapi gitulah bila kita buat benda-benda yang baik, hati-hatilah. Kerana syaitan dia sudah berjanji di hadapan Allah, dia akan rosakkan semua manusia kerana dendamnya kepada Adam alaihissalam. Sebab Nabi Adam lah dia kena halau dari syurga dan dia dihukumkan masuk neraka kekal selama-lamanya. Betul tak? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah kisah ketika Allah menyuruh sekalian penduduk di langit memberi hormat kepada Nabi Adam AS yang baru siap dicipta oleh Allah. Seluruh penduduk di langit yang dipimpin oleh malaikat memberi hormat, melainkan iblis. Aba, dia enggan untuk hormat. Wastakbara, kerana rasa takabbur. Wa kana minal kafirin, dan tergolonglah iblis mulai pada hari itu dari orang-orang yang kafir kepada Allah.
Lalu iblis nak melapaskan satu sumpah, satu janji di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajmain. Aku pasti akan menyesatkan seluruh keturunan anak cucu Adam semua sekali, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas sahaja aku tidak mampu untuk sesatkan mereka. Jadi siapa yang bergaluh, yang sayang duit dia nak beri orang lain makan, dia telah berjaya disesatkan oleh iblis. Betul tak? Kita nak belanja orang makan, adik-beradik pinjam motor suruh isi minyak. Faham lagi? Adik-beradik kita pak tula, mak tula, ngandung perut tula, betul tak? Suruh isi minyak. Abang nak pinjam kereta suruh isi minyak. Padahal dia tu abang kita. Kalau dia senang takkan pinjam kereta kita. Faham? Dia tak ada kereta, kita ada kereta. Dia pinjam kerana dia perlu. Maka kita lah belanja pula isi. Ambil 50, isi minyak. Faham? Tu panggil jadi baru jadi manusia yang menjadi contoh ikutan orang ramai. Nah, dalam hadis kursi Allah firman kepada kaum Ansar di Madinah dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini kerana mereka sanggup meninggalkan kampung halaman. Kaum Ansar ini kerana mereka sanggup membagikan harta benda kepada orang yang tidak mereka kenali. Allah kata guana, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan apa saja wahai kaum Ansar dan Muhajirin. Membuatlah apa saja kau anda mohlah, aku telah ampun segala dosamu. Allahu Rabbi. Faham? Kenapa? Ulama dicek tengok. Kerana orang-orang Muhajirin bila Allah perintah sanggup tinggal tanah air, tinggal rumah, tinggal kedai, tinggal kebun, tinggal tanaman, tinggal segala haiwan ternakan untuk hijrah ke Madinah. Kalau kita tinggal rumah wik orang, erek rumah-rumah cokeh. Faham lagi? Nampak? Nah, kita bukan nak tinggal rumah wik orang, nak tinggal kejap nak pergi dengar. Dah. Faham? Duduk di rumah kita, orang duduk ngajar wah bacoh kok. Duduk di rumah gitu, duduk tengok ke drama, duduk layan ke bini dia, main dengan anak-anak. Faham? Betul tak? Suruh pergi dengar kejap, suruh pergi sejik kejap. Dah enggak. Padahal balik kat dia dia pula rumah. Dak lari sikit pun. Bukan awak lari di air rumah. Dah. Kerana apa? Kerana mereka sudah tertipu dengan dunia. Nah, bila nak mari masjid lagi? Tunggu jadi mayat mayang sejik. Faham? Bila nazak suruh tu imam tu bila lagi tengok. Faham? Pesan anak dia, mak ni khabar ke orang sejik yang mari tengok ayahmu ni. Nak mati dah tahu dah ni, mak dah reti nak buat dah ni. Panggil orang sejik. Betul tak? Dia cepuk tu imam. Nampak? Tok imam tu apa dah tahu macam nak apa gitu. Nah. Baru nak atur masjid. Bila jadi mayat, mayang di masjid. Dia kata sahabat Nabi semayang di masjid. Sahabat Nabi semayang masjid pasal dia masa hidup dia selalu bermain di masjid. Dah mu masih hidup duduk di mana? Duduk kat projek. Semayang kat atas tapak projek. Dah masih hidup dah pergi sejik, dah pergi dengar duduk mana? Duduk main bola, semayang kat go. Sah kak? Dah pergi baca talqin. Ada masalah? Bukan kata tak sah. Kena faham baik-baik. Lalu saja go sejik tak berhenti. 4 tahun. Tiba-tiba berhenti. Berhenti berok. Dok dang alik di rumah. Ubur tahi dia di sejik. Faham? Rumah Allah ni pak buai kecing dia. Ada tak orang gitu? Ada. Hinanya kita. Akhirat kaki boleh. Mari banjir kan, Tuhan beri banjir. Kita duduk siap di Terengganu, banjir Kuala Lumpur.
Faham? Dah rumah orang kita duduk. Kan rumah kita. Hadza ardu milkun lillah. Ini bumi milik Allah. Bukan hak dara kita bumi. Hak Allah. Maka hak Allah fa'alul lima yurid. Bebas dia berbuat apa saja yang dia kehendak. Faham? Kalau benda itu baik, alhamdulillah. Kalau benda itu musibah, innalillah. Kemah lama kita ni. Faham? Itu yang Nabi kata, Allah suka pada orang beriman. Bila Allah beri senang, dia kata alhamdulillah. Bila Allah timpakan musibah, dia kata innalillah. Nah, cuma bila mari musibah begitu, hak dak semayang pun lemah. Nampak tak? Nah, hak tu imam pun lemah. Nah, hak main nombor ekor pun tenggelam dalam air, mati. Budak hak tak ada dosa pun mati, baby. Faham? Orang baik pun mati, orang fasik, orang jahat pun mati. Hak sembah berhala pun mati kalau datang bencana daripada Allah. Itu yang hadis tadi. Iza anzalallahu biqaumin azaba. Apabila Allah Ta'ala menurunkan pada suatu kaum sebagai azab, kerana Allah benci kepada kaum itu, kerana mereka derhaka kepada Allah. Faham? Asabal azaba man kana fihim. Nescaya orang-orang baik yang duduk di negeri yang sama turut sama terkena musibah. Faham? Bila tsunami melanda negeri Aceh, faham? 200,000 mati. Nah, hak judi mati, Tok Imam mati. Hak zina mati, Tok Bila mati juga. Hanyut palau habis. Tetapi akhirat nanti walaupun mati bersama-sama, dengan sebab Allah turunkan azab, turunkan bencana bala ke atas muka bumi, bangun nanti asing-asing. Orang jahat suku, orang baik suku. Itu je. Atas dunia sama. Orang baik lemah, orang jahat pun lemah. Hak semayang 5 waktu pun lemah dalam tsunami, betul tak? Hak tak semayang pun lemah. Nah, tapi summa kemudian di hari kiamat bu'isu akan dibangkitkan ala a'malihim, mengikut amal masing-masing. Wa fi riwayatin ala niyatihim, ada riwayat menyebut atas niat masing-masing. Maka pastikan kita hidup ni sebagai hamba Allah, supaya kita bangun nanti sebagai hamba Allah. Sebagaimana dalam hadis Imam Muslim tadi, kullu abdin yub'asu ala ma mata alaih. Setiap hamba Allah dibangkitkan di padang mahsyar atas keadaan yang dia mati dahulu itu. Siapa yang mati sebagai penghafal Quran, dia bangkit sebagai penghafal Quran. Dia tak akan tersilap bangkit sebagai pengisak dadah. Sekarang lagi mati sebagai isak dadah, bangun isak dadah tadi. Mati sebagai seorang yang benar, dia bangun sebagai seorang yang benar. Mati dihidup dulu sebagai orang ahli zikir, dia bangun sebagai ahli zikir. Ketika seorang laki-laki mati dalam ihram, jatuh daripada kenderaan unta dia, coh balik, Nabi kata jangan kamu tutup kepala dia dan jangan letak benda yang wangi, kerana dalam ihram. Faham? Fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiya, kerana dia ini akan bangun di padang mahsyar nanti dalam keadaan ihram dan membaca talbiyah. Ini lebih khusus daripada hadis yang umum tadi. Makna mati dalam ihram, bangun sedang dalam keadaan ihram. Faham? Bahkan semuanya sama. Mati masa umur 3 bulan, bangkit di padang mahsyar umur 3 bulan. Kerana tidak ada penambahan umur di alam barzakh. Nah, dia tak tambah umur. Kalau tambah umur nyaknya, orang yang mati zaman Nabi Musa itu 5,500 tahun yang lalu, bangun dulu 100 tahun dah umur, capur 5,500 tahun, capur dengan kiamat lagi, faham lagi? Umur 10,000 tahun. Nampak tak? Ngakak tak? Tidak ada pertambahan umur walau sehari pun bila masuk di alam barzakh. Mati umur 30, baki umur 30. Mati umur 60, baki umur 60. Itu di segi umur. Di segi kebangsa, mati orang Melayu, bangun Melayu.
Dia tak salah jadi Kemboja. Mati Bangla, bangun Bangladesh. Mati orang Arab, bangun Arab. Mati orang putih, bangun orang putih. Itu semua sama. Mati dulu laki-laki, tak jadi bangun puang. Kenapa? Ala ma mata alaih. Jelas itu. Bangun atas keadaan dia mati itu. Mati perempuan, bangun perempuan. Mati sebagai anak, pok mak jadi ayah. Masa mati akhirat, pok mak tu ayah kita juga. Tak jadi pok mak tu anak kita. Lagi. Tu. Patut kau tanya pula, dah lah kalau orang besar tu, yelah dia boleh jalan pada Masya, hak umur 30-40. Dah kalau baby hak umur 6 bulan, jalan gana. Faham? Urusan hari akhirat ini, kerajaan Allah bukan kerajaan Terengganu. Faham lagi? Betul tak? Bukan kerajaan Terengganu, bukan kerajaan Malaysia tu. Banjir pun dah nak atau kalang. Nah, kerajaan yang menguruskan ni Maliki Yaumiddin dalam Fatihah, yang menjadi kerajaan pada hari akhirat Allah. Nah, dah tak kepijak dah orang kalau budak-budak cek. Hei, tu otak mong. Kita kalau nak pergi ambil tiket bola, contohlah nak tengok bola. Nah, orang ramai ni final ni, pasal final Terengganu lawan Manchester. Wak lolok lah. Dah, wak lolok dah. Terengganu lawan MU. Contoh. Pernah orang. Kita terpaksa lah. Kalau barang-barang kita tak tengok kau. Tapi dah jadi sejarah Terengganu lawan Manchester United. Final. Faham? Tergi tak tengok. Lagi ya. Tapi tengok orang teruk. Faham? Dekat tiket tu 400-500 orang duduk keliling. Nah, kita nak pergi teruk attack. Kita bawa dah anak kita buat baby. Dok, apa? Pasal kita tidak bodoh. Faham? Kita cerdik. Dok, Allah cerdik tau. Dia nak masuk sekaligus dengan baby-baby yang jerit orang. Faham? Allah ni alimun hakim. Dah kita lagi boleh fikir apa nak pergi bawa apa anak gebuk teruk kat ramai jerit orang. Faham? Itu serah pada Allah. Dia hakimun, sangat bijaksana. Faham? Jadi pendek ceritanya, jadilah orang yang baik, itu sajalah. Nah, orang yang baik sentiasa dia muhasabah diri dia, melihat kekurangan diri sendiri. Nah, jangan pula kita ni rasa kita baik, bukan. Kita nak jadi orang baik dan kita upgrade diri kita ini biar semakin baik di sisi Allah. Kalau kita buat amal, pastikan syaitan yang sebut tadi gagal untuk menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Kalau kita tahajud, sembunyikan. Jangan siapa orang tahu. Kalau orang tahu juga nak buat gua ni. Nah, bab banyak musuh-musuh. Nah, bab tahajud, baca Quran, istighfar, selawat dan sebagainya, itu benda yang baik. Benda yang baik, musuhnya mesti ramai. Kalau benda yang tidak bermanfaat, dia tidak ada musuh. Sebab tu tidak perlu kita membaja lalang. Dari Perlis, Kelantan sampai ke Johor, semua lalang, tak ada orang baja. Subuh mulai ada, tinggi pada kepala. Faham? Ada orang sigang, tatang dia sigang lalang. Nah, buat dia haji yang sigang lalang. Faham lagi? Subuh baja. Tak payah, dia tak ada musuh. Faham? Segar mega. Yang nak sigang, hak bermanfaat. Ngesawi, ngekobeh, salah buah batah, mampu kerah dia. Salah bahan dia akar pula, dak hidup dia. Bang, begitulah dengan amal kita. Nah, anggaplah amal yang soleh yang kita buat macam tahi hok kita berok tu. Kalau begini berok atas air, debung jatuh tahi dalam air. Jenis berok umur atas air dia kan, hok biar sungai. Najis dia jatuh tahi, lepung batu anyur. Faham tak? Dia ikut kat orang motosikal. Bye bye. Bye bye. Selfie kali. Ada tak? Itulah amal soleh kita. Faham? Bila kita buat sipang, tak usah kepek dah. Tak payah ingat dah. Hak dah ingat,
dosa masa lalu bertambah-tambah hak tu. Faham? Baru datang kasih Allah. Nak? Ni khabar kat orang. Asal puasa sunat pergi main kedai kopi. Cik Mak mari minum air. Tak apa. Mari ya saya belanja tak? Dari Senin kami saya puasa. 20 tahun dah amal. Faham? Dia nak khabar dia puasa Senin kami. Bang. Oh semalam kuat peti. Gegar rumah malang. Pukul 3 lebih pula ngau. Aku tengah tahajud. Pau. Ha. Dia nak khabar peti ke dia tahajud. Pukul 12 malam mayang witir khabarlah Facebook. Ting bunyilah lapis. Ha, kita tengok dan witir. Faham lagi. Itu semua tipu daya syaitan. Nah, talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Buat kerja-kerja akhirat kemudian mengharapkan pujian di hati-hati manusia. Kata Imam Ghazali, kana amaluhum haba'an mansura. Jadilah amal mereka itu debu yang ditiup angin. Nampak? Akhirat kat gi Tuhan tunjuk segala amal kita. Ni semayangmu, ni hajimu, ni zakatmu, ni sedekahmu, ni. Kita pun ya. Lepas tu biung hilang ditiup angin. Tu mana tak ada? Muriak, munsum'ah, muntakabbur, munzaling orang lain dan sebagainya. Tapi tunjuk dulu nak ngesah. Lepas tu siup hilang. Faham? Baru. Bila tak ada amal, nak balik semula kau badak. Tak boleh dah. Let no. Go to hell. Kerana dua jalan saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah. Di akhirat tidak ada tiga. Satu ke syurga, satu ke neraka. Tak usah kata di akhirat, hak baru mati saat ni. Nak balik semula. Nak balik semula ke dunia, tak boleh. Apa nak balik semula? La'alli a'malu salihan fima taraktu, kata Maya. We got hidup mula supaya aku dapat buat amal baik yang dulu aku tak dang nak buat. Hidup mula, ya Allah, sebulan okey dah. Nak pergi surau, nak pergi sejid, nak pergi dengar, nak semayang, nak apa. Nampak? Tak boleh. Kerana di belakang mereka itu barzakhun. Tak? Ada satu sempadan, hak ni tak boleh gilek ni, hak ni tak boleh gilek ni. Bila barzah lalu kot muka kuala, hak belah nu air laut hijau, belah air sungai keruh. Air hak ikan laut, tak? Ikan laut duk belah nu belah hijau. Okey, ikan apa? Ikan ebek. Dah boleh mari kot ni. Walaupun dia air gitu je. Ikan kakak putih kat ni. Dah lopak kono kot air hijau. Kenapa? Kerana dunianya lain-lain. Faham lagi? Jadi maksudnya, apa saja yang berlaku, baik atau buruk, kita jadi sebelah orang baik. Jagalah mulut, jaga mata, jaga pendengaran, jaga hati kita. Jangan ikut hak ramai. Kerana ramai itu derhaka kepada Allah. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab persoalan yang diajukan, dilancarkan kutipan dana pembangunan Masjid Nur Bakti. Sumbangan yang tuan-tuan dan puan-puan berikan pada malam ini akan dikutip oleh petugas yang membawa beg bercorak pink seperti ni. Lawa beg pun. Dia akan kutip sumbangan tuan-tuan dan puan-puan untuk pembangunan Masjid Nur Bakti kita ini. Dipersilakan bangun petugas sekarang untuk memungut derma. Pelan-pelan kutip. Buka karung tu, tunjuk atas muka masing-masing. Lagi dia tak bagi, jangan bergerak. Dia buat-buat tidur, sekekuk ngebik tu. Guran kita ada banyak soalan malam ni. Boleh berhenti pukul 11, boleh?
Apa habis? Soalan? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma untuk masjid, kita tengok soalan yang telah dihantar. Soalan yang pertama, dengar baik-baik. Duit KWSP diterima pada usia setelah 55 tahun, kena zakat atau tidak? Kalau kena, jika semua duit telah dibelanjakan untuk beli rumah dan bayar hutang, tu macam mana? Baik. Dia kata kalau kita ada duit KWSP, ke mana wang saya pergi? 55 tahun dia ambil. Contohnya, adakah kena zakat? Dengar baik-baik. Setiap wang yang disimpan, apabila cukup dua syarat, maka wajib padanya zakat. Yang pertama syaratnya, simpanan itu sudah sampai haul, sekurang-kurangnya setahun. Yang kedua, sampai nisab. Nisab zakat wang simpanan ialah harga 85 gram emas semasa. Hari ini berapa harga emas sekilo? Cikgu, Kak Jem beli sekilo 220,000 sekilo. Kalau gitu bermakna 1 gram 220 ringgit. Kali dengan 85 berapa? 18,700. Itulah nisabnya. Faham tak lagi? Jadi bila KWSP duit kita disimpan sudah setahun lebih dan sudah sampai nisab 18,000 ke atas, tapi kita nak pegang, nak belanja tak boleh. Faham? Kerana ada had-had umur dan seumpamanya, maka belum kena zakat. Tidak wajib lagi kena zakat. Tapi bila kita boleh qabat, kita boleh pegang, maksudnya kita sudah mengeluarkannya, faham? Sudah draw, maka wajib padanya zakat 2.5% daripada yang dikeluarkan, bukan dari total jumlah. Maknanya kalau kita keluarkan RM1,000, PT ada 40,000, kita draw 1,000 saja, zakatnya 2.5%, RM25. Kalau RM1,000,000, RM25,000. Kalau kita keluar RM1,000,000 saja, 2.5 sen. Faham lagi? Nah, kerana dia 2.5% saja. Kita keluar RM10, 25 sen kena. Bulan depan ambil pula RM10, 25 sen wajib. Faham lagi? Dah tu mau pergi joli dah kita ni. Joli tak ada kira. Kena keluar zakat. Ambil keluar zakat dulu. Bayar hak Allah dulu. Buat apa joli dulu? Faham? Soalan seterusnya. Adakah dikira putus rahim jika saya enggan lagi pergi ke rumah mertua sebab pergaduhan dahulu, tapi suami dan anak-anak tetap pergi? Saya masih beri buah tangan, cuma nak elak lah, terlalu baik sangat. Sebab saya hak sakit kayak gini, bahan darah tinggi saya lah. Kalau uzur 1 hari hingga 6 hari keluar darah, 7 sampai 10 tak keluar darah, perlu mandi tak? Sebab hari ke-11 keluar darah pula. Macam mana tu? Baik. Dia ni balah dengan mertua, bini. Anak mertua tu suami dia. Pergilah di rumah, dia tak pergi dah. Jawabnya boleh tidak pergi untuk masa sekejap. Dan bila dia rasa sudah lega, hendaklah kita pergi balik. Walaupun tidak dikira silaturahim. Silaturahim ni yang sebenarnya adik-beradik. Yang satu ayah dan yang satu toki. Itu panggil silaturahim. Faham lagi? Itu asal silah hubungan rahim. Perut mak kita. Hubungan hak sama-sama duduk dalam perut. Kita kawan Facebook bahan silaturahim kau. Faham lagi? Itu ukhuwah sama saudara kalau orang silaturahim. Faham lagi? Silaturahim kita, abang kita, adik kita, kakak kita. Faham? Kemudian dengan sama-sama sepupu. Faham? Kerana berkongsi tok nyang tok. Itu silaturahim. Okey. Jadi sekarang ni mak mertua tengah marah lagi, tengah panas. Kita geok lah dulu. Nanti dia sudah reda, kita pergi balik. Kita pergi balik, dia marah lagi. Kita lah pula kejap. Biarlah kita ni jadi alik baik ni, alik kita sama. Faham tak? Tu orang untung.
Ada kebaik alik kita mau. Ada kejahat biar alik kau orang. Keluar darah haid 1 sampai 6 hari bulan. Kemudian 10, 11 keluar balik. Lepas tu kena mandi tak? Hak 7, 8, 9 tu. Gini. Jika keluar darah berselang-selang seperti itu. Contoh 6 hari keluar darah. Kemudian berhenti. Kemudian keluar balik. Bermakna ada darah pertama, ada darah kedua, ada masa cuti. Faham tak lagi? Jawabnya darah yang pertama 1 hingga 6 hari memang haid. Dan masa cuti itu kita mandi, kita semayang, betul, silakan. Dan datang pula darah yang kedua. Darah yang kedua itu disyaratkan sehari semalam. Faham? Jika keluar sekejap saja, hari ke-6 berhenti dah. Hari ke-10 ada sikit 2-3 titik. Itu tidak haid. Tapi kalau keluar lagi sehari semalam, dah 10 dan 11, maka ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i pada hari cuti 3 hari itu. Pendapat yang pertama, itulah masa wajib mandi, wajib semayang dengan didulukan dengan mandi dahulu. Dan pendapat yang kedua, tidak wajib semayang, tidak wajib mandi, kerana masa 3 hari tak ada darah itu ialah masa haid yang sunyi daripada darah. Siapa yang pemalas, ikut kau yang kedua ini. Faham lagi? Soalan seterusnya, ketika sedang solat asar seorang, ketika itu teringat yang diniatkan tadi solat zuhur, apakah seorang itu kena berhenti dan mulakan dengan niat solat asar? Jika dia sudah menunaikan solat zuhur dan tidak ada qada solat sunat zuhur, maka dia kena berhenti kerana tidak jadi apa-apa. Faham? Untuk solat sunat asar. Faham lagi? Tapi kalau dia belum lagi solat sunat zuhur, teruskan. Jadilah itu qada solat sunat zuhur. Faham? Solat jamak fardu Jumaat dengan asar. Lepas solat Jumaat ada solat jenazah. Adakah saya boleh menerukan dengan solat jenazah lebih dulu dan lepas itu baru saya laksanakan solat asar, atau saya perlu terus laksanakan solat asar? Hendaklah terus solat asar supaya keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkannya. Jadi kalau kita nak solat jenazah, lepas solat jamak. Faham lagi? Lepas solat jamak. Apakah hukum meminta-minta? Hukum minta ni tengok apa yang kita minta, kepada siapa yang kita minta. Ada kala minta itu dibenarkan syarak, seperti minta dengan ibu bapa. Boleh meminta-minta. Faham? Dan ibu bapa tidak wajib bagi melainkan nafkah. Isteri meminta dengan suami, hukumnya harus. Faham lagi? Dah orang awam minta-minta dengan orang lain. Minta untuk apa? Minta untuk makan. Itu panggil minta sedekah. Maka kalau dia orang yang sudah kaya, hukumnya haram, berdosa. Tapi kalau dia orang miskin, makruh. Makruh, dibenci syarak. Lebih baik tidak minta. Faham lagi? Cuma dibenarkan, ala sabilil qarahah, dibenarkan minta sedekah bagi orang yang fakir miskin, yang tidak ada sesuatu nak dimakan, tapi atas jalan makruh. Kita minta sedekah tak jadi makruh dah, kebanyakan dah ni jadi haram dah. Parking rumah orang tu, tamang tu, sepitu 5 riyal, sepitu 5 riyal, sepitu 5 riyal, nak jember ke petang 400-500 boleh. Faham tak lagi? Berasa sedap, akhirnya kerja minta piti dengan orang. Daripada asal tak ada makanan, makruh je, sudah makan yang haram. Orang yang sudah ada duit minta sedekah lagi untuk makan daripada orang, maka daging mukanya tercabut pada hari kiamat. Itu sahih. Soalan seterusnya, itu hak minta sedekah, hak cara minta duit dengan orang. Hak kaya dah, gaji 5-16 ribu dah, rasuah lagi. Faham? Tu kau nyanyi. Jadi ayam pusing akhirat lagi. Apakah amalan sunat semasa hari ulang tahun kelahiran? Saya dapat tahu ada hadis Nabi puasa dari lahir, dan saya juga amalkan berpuasa pada hari lahir saya. Boleh atau tidak? Atau ada amalan lain? Tidak ada diperintahkan kita berpuasa sunat pada hari lahir. Tetapi siapa yang berpuasa sunat pada hari lahir,
kerana meraihkan perbuatan Nabi yang berpuasa pada hari Isnin. Bila ditanya pada sahabat, kenapa kamu puasa hari Isnin ni? Nabi kata, inilah hari aku dilahirkan, maka hukumnya boleh. Dan dia dapat pahala. Faham lagi? Cuma tidak ada secara khusus puasa sunat hari lahir, orang panggil. Faham? Tidak ada. Tapi kalau hari lahir kita, kita nak berpuasa, silakan. Faham lagi? Cikgu lahir hari apa cikgu? Isnin. Hari bulan Rabiul Awal. Tahun aku tak ingat bila lahir. Dah lah, tahun Islam lah. Dah ingat dah. Dia tak apalah. Jadi apakah yang sunat kita lakukan? Bersedekah. Faham? Kita dilahirkan ke dunia bersedekah. Kan semayang Zuhur pula. Apa mayang Zuhur? Hari lahir. Dah kemarin doa dak mayang, doa hari lahir. Faham? Sedekah lah biar dapat manfaat pada orang lain. Nah, sedekah pada siapa? Sedekah itu bukan maksud sedekah kepada orang miskin. Memberi sesuatu kepada orang yang melahirkan kita. Nah, iaitu ibu bapa kita. Betul tak? Hari lahir ibu bapa kita. Hari lahir kita beli hadiah, beri ke ibu bapa. Esok kakak kita pula sambut hari lahir, kakak kita pula beli hadiah, beri ke ibu bapa. Itu caranya. Faham? Kita hari lahir beri ke siapa? Girlfriend. Faham lagi? Dah ibu bapa tak ada, bapa ada kapung, ada cara dia. Faham? Itu kita ni dah ingat ke ibu bapa, betul tak? Raya beli 3-4 jabir baju, hak siapa? Bini. Beli ke mak? Dah. Beli ke ayah baju? Tak ada je ayah. Padahal ayah kita beli hak murah pasal malang. Adudu. Tidak arah pun. Tidak ada apa pula ya tak ada, bang. Dia suka pemberian anak-anak. Soalan seterusnya. Jamak takdim Zuhur dan Asar bolehkah saya solat sunat ba'diyah Zuhur lepas solat jamak tersebut? Ada khilaf ulama. Pendapat sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak disemayangkan. Tapi siapa yang semayangkan harus. Kerana orang musafir ni orang nak cepat. Soalan seterusnya. Jatuh talak tak suami kata aku serabut dah dengan mung? Suami tu dia serabut dengan isteri, adakah jatuh talak? Jawabnya tidak. Kalau jatuh talak, semua isteri jatuh talak. Betul tak? Sebab pengusi buat dah. Sebab semua orang serabut ke bini dia. Betul tak? Kalau serabut jatuh talak, nyanyi semua orang serabut. Siapa sini tak serabut ke bini? Lagi. Betul tak? Serabut belaka. Betul tak? Cikgu serabut tau. Serabut. Takkan jatuh talak. Betul? Bini nak nombor 1 mari. Bagus tak dia? Amu balah sekarang. Orang kapur hamba ni. Ada seorang budak tu, jadi dak budak lah, umur 39 ke 40 dah. Jadi dia mari semayang masbuk umur. Jadi tak imam kata dah, apa mari lewat umur orang nak tayak akhir lah siapa? Dia kata saya ni banyak mikir, kata mikir dia. Dah umur 40 dah, nak masuk 40 dak nikah lagi, kawan-kawan lain anak besar atau sekolah dah. Masuk ITN dah anak. Kawan-kawan. Kita bini pun tak ada lagi. Jadi Tok Imam tu orang baik hati cari bini. Cari boleh nikah lah. Lepas nikah mayang garik kunang hari dah. Kata mana awang hari? Serabut duduk rumah. Faham lagi? Tak tahu aku. Faham lagi? Dah dulu tak ada orang marah. Tidur nak tak kalah, kepala duduklah berdiri apa tak ada orang cara. Ledi gerak sikit. Bunyi mau. Jadi mari mayang awal. Serabut dah. Serabut dah. Aku serabut dah kamu. Dah jatuh talak.
Dia ikat ni, aqdu nikahin, ikatan tu kuat. Kena ada lapas, ijab kabul. Ijab kabul sembarangan tak sah. Kena ada 2 saksi. Faham? Lapas ijab pula kena betul. Kena sareh. Faham? Lapas kabul pula kena sahih. Jadi bila ikat dia sudah kemas, nak cabut barang-barang tak boleh. Mesti dengan lapas yang kuat juga. Aku telah ceraikan akan kamu, baru cabut. Nampak? Aku serabut tengok mukamu. Memang serabut. Nah, dia mula-mula nikah, suka. So tak? Mesti bila nikah itu? 86 nikah. Seronok lah malam pengantin tu. Ramai tak masa tu? Bedok ramai lah. Bau wangi lah. Muka kulit pipi macam wiper. Semalang macam cepedok. Jadi gitulah. Serabut. Tamu tengok dah mukamu. Pergi balik lah. Pergi berjanang pergi lah. Dok lah tu tak lo. Lapar-lapar gitu. Faham? Bolehkah berwuduk dengan air banjir? Boleh. Syaratnya air banjir itu air hujan. Faham? Jangan banjir taki najis. Taki najis coh masuklah rumah dia. Banjir. Dah leh. Sekarang lagi. Air hujan boleh ha? Nah, walaupun dia keruh. Wa anzalna minas samaa'i maa'a. Dan kamilah yang telah menurunkan akan atas kamu sekalian akan air. Kami buat turun. Itu apa tu? Allah turun. Litahhirakum bih, supaya kamu buat bersuci dengannya, dengan air hujan asal dari langit. Bila jatuh tempat yang besar orang panggil laut. Kalau kecil pada laut orang panggil tasik. Kecil pada tasik orang panggil kolam. Kecil pada kolam orang panggil kolah. Kalau benda tu besar tapi jenis manjang orang panggil sungai. Kalau kecil orang panggil parit. Kalau halus lagi mata air. Kalau dak nak takut masuk dalam orang panggil air bumi. Faham lagi? Kalau turun tu dilalui tempat suhu yang sejuk, dia membeku, air batu, air salji, semua tu boleh ambil wuduk. Dan kalau takdir turun air hujan atas warna biru sekalipun, contohnya di Melaka lah, boleh ambil wuduk. Faham lagi? Sebab dia bukan air kita gibuh. Dia jatuh warna putih, kita gibuh nela jadi biru. Tak boleh kan? Soalan seterusnya. Bolehkah orang yang duduk di atas bumbung air banjir semayang jamak? Boleh. Mu duduk di atas rumahmu, jamak apa pula duduk atas bumbung semayang lohor, matu lohor kan? Dia jamak ni musafir. Faham lagi? Musafir. Kalau bor kerana duduk atas bumbung tak boleh jamak. Mayang biasalah. Faham? Jamak semayang zuhur, kadang asar mayang asar. Dah. Dia gitu. Dah susah duduk atas bumbung. Kalau gitu orang duduk atas bukit boleh mayang. Jamak sama. Dah. Dalam mazhab Maliki kerana sakit. Dia sakit payah nak ambil wuduk 2-3 kali, dia semayang sekaligus. Jamak kerana sakit boleh mazhab Maliki. Kawan saya beli motor dengan PT dadah. Lepas tu dia nak jual dekat sama saya, ukurnya boleh tak saya beli? Jasa belilah, dah mu tahu dah PT dadah. Kan kenderaan kan kita nak keberkatan. Nak. Kampung saya ada ajaran pelik. Macam mana kita nak cegah? Ajaran melandaskan ilmu makrifat tapi tidak solat. Macam mana tu? Itu ajaran orang kafir. Mana? Tidak wajib solat. Barang siapa yang meninggalkan semayang, kemudian dia engkar wajib semayang, kafir. Dia tarikus salat ni kisman. Ulama kata orang yang tak semayang 2 bahagi. Yang pertama kerana apa? Kerana kasla, kerana malah. Malah je, gak lara. Tapi dia anggap benda tu wajib. Faham? Itu hukumnya mukmin asi, mukmin derhaka. Dia beriman lagi tapi derhaka kepada Allah. Kalau Allah tidak ampun, duduk di neraka saqar di akhirat.
Satu lagi inada, tak semayang tapi dia engkar. Faham? Ajaran dia tak wajib semayang, itu kafir. Kena report jabat agama polis dan sebagainya. Kena letak gambar-gambarnya di masjid-masjid, di papan-papan kenyataan, supaya bila ada kematian kita tidak pergi semayangkan jenazahnya. Sebab haram semayangkan jenazah mayat yang kafir, laknatullah. Faham lagi? Kalau adalah kampung kita ni 2-3 orang, ambil gambar dia dengan nama, letak di papan-papan kenyataan. Bila berlaku kematian, Allah haramkan, wala tusalli alaihim, jangan kamu semayang atas mayat mereka itu, dan jangan hantar mereka itu ke kubur orang Islam. Dalam kitab fiqh besar-besar kata, kalau sudah tersalah tanam di kubur orang Islam, hendaklah digali balik dan dibuang di dalam hutan mayat. Dan ada setengah mazhab mengatakan tidak mengapa diberi makan anjing-anjing liar. Itu golongan yang kata tidak wajib semayang. Itulah dapatnya. Dan jika dia ada isteri, terbatal perkahwinannya. Jika isterinya sudah tahu, dia tetap kekal, maka dia berzina. Dan jika semelih, tak boleh makan, jadi bangkai. Ajaran tak wajib semayang. Faham lagi? Jadi bakar. Kalau mati tak dapat saka. Nampak? Itulah hinanya. Kalau budak-budak rempik hak malas mayang tu lain, itu tidak kafir. Faham? Itu asi, itu fasik. Faham? Banjir besar di negara kita, ada pihak kata itu teguran daripada Allah. Kenapa beberapa isu yang berlaku negara kita tu banyak isu merapatkan sah di masjid. Jadi duk sibuk kata banjir besar ini adalah kerana tak rapat sah. Itu salah. Belajar lu, sebab tu kena belajar fardhu ain. Munuk sibuk kaji Dajjal, kaji gua Ashabul Kahfi, kaji Yajuj Majuj, faham? Kaji Israel Yahudi, fardhu ain tak ngaji. Idram bila gunah tak reti. Faham lagi? Lepas tu mabuk habis. Orang tak salah nak kaji. Belajar fardhu ain dulu. Faham lagi? Apa hukum rapat sah, wajib ke sunat? Jawab. Rapat sah wajib ke sunat? Sunat. Yang wajib semayang. Siapa yang sengaja, ulama fiqh kata, tidak rapatkan sah, maka semayangnya sah, perbuatannya itu makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Siapa yang buat sengaja tak rapat sah, tak ada sebab sengaja, maka dia tak berdosa. Tetapi kalau dia rapat sah, dapat pahala. Dalam kitab-kitab syarah hadis, seperti kitab syarah Bukhari, contohnya kitab karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, nama kitab Fathul Bari, kitab Umdatul Qari, Imam Badaruddin Al-Aini Al-Hanafi juga syarah bagi Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim yang syarahnya Imam Nawawi, Imam Syaukani yang mensyarahkan kitab Nailul Autar, ada menyebut Allah turunkan bencana besar-besar bukan dengan sebab benda sunat. Dua syarat. Yang pertamanya, benda maksiat yang kemungkaran. Apa maknanya? Ma ajma'a ala tahrim, benda yang ijma' ulama' benda tu haram. Seperti berjudi, berzina, apa benda ni, perkara-perkara yang haram yang lain, maksiat. Dan benda itu berlaku terang-terangan, itu syarat dia. Yang kedua, orang-orang yang ada kemampuan mencegah, menegur, diam. Dua syarat ni kalau ada, azaballahu ammah wal khassah, Allah akan mengazabkan. Mana turun bencana, orang jahat kena, orang baik kena. Faham lagi? Jadi banjir ni benda, banjir ni bencana tau. Bencana lah, rosak habis harta benda, itu bencana. Faham lagi? Bencana bukan makna benda dosa, bencana. Maka bila sebut bencana, dia adalah ujian. Bila? Kalau kena ke atas orang beriman. Kalau kena kepada musuh Allah, dia dinamakan sebagai azab. Hadis yang kita baca lagi, bang, iza anzalallahu azaban, bila Allah Ta'ala menurunkan akan satu azab, mana ke atas musuh-musuh dia,
Faham lagi? Asabal azabu, nescaya akan menimpa azab itu mangka napihim, orang baik yang duduk bersama dalam negeri orang jahat itu. Allah turun azab. Makna atas orang baik itu ujian. Faham? Atas orang jahat azab. Itulah Pak yang disebut sebagai bencana. Faham lagi? Kita nak ulah bencana, nak ulah apa? Takrif dak reti. Nah, tu selerak tabuk habis. Kawan-kawan tolong like. Kita pelawak dah, kawan like pula. Faham lagi? 14 kali pelawak. Dah banjir semua ni bala. Bala tu. Dah bala bukan mana hak dak pakai. Mu belajar tu mana? Bala mana dak pakai. Bala tu bahasa Arab. Bahasa Melayu ujian. Wa izibtala Ibrahim, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Ni Allah jadikan dunia kita ni ada benda lawa-lawa, ada pokok lawa-lawa, ada harta benda, ada perniagaan, ada gudang, ada ternakan. Apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Linabluwakum, supaya kami membalakan akan kamu. Apa makna? Bala situ supaya kami menguji. Faham lagi? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan macam-macam benda cantik-cantik di atas muka bumi. Betul tak? Sebagai perhiasan. Linabluwahum, supaya kami balakan manusia. Apa makna bala situ? Uji. Faham tak? Kita mindset kepala otak, bala mana hak tak pakai. Tu jadi rosak. Faham? Takrif tu salah dah. Soalan seterusnya. Kalau semayang subuh sengaja tak baca kunut dan tak buat sujud sahwi, kira adakah dikira, dan buat sujud sahwi ada kira tambah rukun? Siapa yang tidak baca kunut subuh, semayang subuhnya sah. Siapa yang baca kunut subuh, semayang subuhnya sah juga. Baca tak baca sah belaka. Siapa yang terlupa baca kunut subuh dalam mazhab Syafi'i yang kita amalkan dalam negara kita, maka disunatkan dia sujud sahwi. Siapa yang sengaja tinggal kunut subuh dan dia pula, adakah disunatkan sujud sahwi? Ya, disunatkan juga sujud sahwi. Sekalipun dia sengaja meninggalkan baca kunut subuh. Faham lagi? Kerana beratnya tuntutan sunat aba'at kunut subuh itu. Dah. Soalan seterusnya. Adik ipar saya bagi duit ke saya 6,000 masa saya tak ada rumah, dia tinggal atas meja. Dia paksa saya ambil juga. Saya tak mau sebab saya tahu duit itu dia jual dadah. Saya nak buat guana dengan duit itu atau baliklah. Waktu tanya kau, dah mu tak mau. Bagaimana cara berzikir paling baik dalam hati atau sebutan? Zikir-zikir yang terbaik ialah zikir itu ingat kepada Allah, sama ada dalam hati atau pada lisan. Faham? Cuma Rasulullah dia zikir dengan berbunyi pada lisan. Nah, sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ba'da kullil maktubah subhanallah subhanallah salasan wa salasin al-hadis. Kami dengar akan Nabi lepas pada salam semayang fardu, Nabi kata subhanallah 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 33 kali. Itu lisan. Cuma ulama pesan kalau kita berzikir janganlah sampai hati ingat ke lain. Mulut subhanallah subhanallah subhanallah, hati ingat ke lain. Itu tidak baik. Tapi ada masa kita tak boleh nak berzikir pada mulut. Contoh kita duduk dalam air banjir. Faham lagi? Air kat hidung. Air banjir. Nak dikira bunyi. Faham? Dikira dalam hati lah. Soalan seterusnya. Apakah tanggungjawab suami kepada isteri? Yang wajib selepas akad nikah, mas kahwin. Selepas tamkin, nafkah. Lepas akad nikah tak wajib nafkah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut, itu wajib mas kahwin. Bila tamkin, iaitu dihantar isteri kepada suami.
baru wajib nafkah. Apa dia wajib? Makan minum, tempat tinggal, pakaian. Makan minum 2 kali sehari. Sekali makan kenyang, sekali lagi makan kenyang. Sama dengan lauk, dengan nasi, dengan air, menurut uruf kemakanan penduduk di negeri itu. Itu wajib. Paling kurang 2 kali sehari. Tapi bini orang puang kan makan 2 kali sehari. Betul tak? Mata kejang dah, mulut ngunyak lagi. Pakaian 2 pasang setahun. Telekung dalam, telekung luar, baju dalam, baju luar, kain dalam, kain luar, tokeng dan sebagainya. 2 pasang setahun. Faham? Dan bini kita ada 2 pasang setahun. Gaya 6 pasang tu. Kau puang kan? Boleh kurang pakaian, tak akan kurang ni. Suami tak ada hal. Malam raya tu dah ingat beli lagi. Lala pakai hak 2 tahun lepas. Malai-malai ada. Zik ada, nyakuk dia ada. Faham lagi. Tak ada hal pun orang lelaki dah. Naik basikal sejuk rasa. Kemudian menyuruh memberi itu zahir. Nafkah batin, iaitu memberinya, mengajarnya ilmu-ilmu agama. Ajar dia ilmu agama. Cara semayang betul gini, takbir ihram gini, baca Fatihah baca dulu sekali. Faham? Baca tayakkir gini, cewi salam, tengok sujud, tamakninah ke tak, biar jadi betul belaka. Faham? Dia ajar dia akidah. Apa makna la ilaha illallah, apa makna Muhammadur Rasulullah, perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, itu wajib. Cuma ulama kata dimaafkan bagi suami-suami yang tak uti, tak jahil, tak pandai, maka dia pergi bawa bini dia pergi dengar orang ngajar. Dan kita dah tak ngajar dah, dah suruh pula pergi bini pergi belajar. Pada duduk tengok drama di rumah daripada tahun 80-an sampai 2021 drama lagi. Padahal tipu acu hero nak kena cekek di atur kopek, bersambung minggu depan. Faham tak? Kena lebong tak mau dulu kini selamanya. Dah akhir-akhir bola kotor, lembah lalu bang sendang dengan batu nesang 2 ti. Kemudian suami yang baik, dia akan jaga keselamatan isteri dia dulu. Maknanya sebaik-baik suami, dia gadai nyawa untuk isteri dia. Maksudnya kalau lalu dekat bega hutang, rima tu pegang kaki bini, suami dia akan lompat atas belakang rima. Kalau boleh cari gitu. Gua nak cikgu. Cikgu kalau bini ambil rima, cikgu lompat tak atas belakang rima? Lompat? Tak baik pelawak dalam masjid ni. Nak buat kau ni kalau rima ambil bini ambil rima ambil bini. Lari nikah lain. Laki kadang biar ambil ke, aku lama dah nak nikah lain. Tak. Terima kasih rima. Betul tak? Ada. Lalu kau pergi sungai yang libah ekor buaya jatuh air, maknya pegang tangan bini kita buaya. Tolong. Laki dia akan lompat belawang bergacoh dengan buaya tu. Agak-agak kita lompat tak atas belakang buaya. Buaya tak besar, dalam 15 kaki panjang. Alah buaya anak bewok sembur lagi. Itu suami. Ramai orang yang menipu walau sekecil-kecil perkara tapi menggunakan tiket tipu sunat. Terima kasih. Tipu, apa makna tipu? Al-ikhbar bima yukhaliful waqi', memberitahu perkara yang menyalahi perkara yang sebenar. Asalnya tak boleh tipu. Tipu itu darurah saja. Bila sampai masa tidak ada jalan melainkan dengan tipu, barulah bertukar daripada haram kepada yajuzu, kepada harus. Lagi boleh benda tak tipu, tidak ada istilah dibenarkan tipu. Nabi kata tidak ada dosa tipu dalam peperangan. Itu betul. Itu tipu wajib dalam peperangan. Katanya tentera kafir takat tentera Islam, kat mana tu depoh senjata. Itu wajib menipu. Jadi khabar betul pasal apa? Mak dia kata dak baik pelawak. Mati habis orang Islam. So, tak boleh. Mendamaikan orang yang berbalah dibenarkan tipu. Itu panggil tipu sunat. Nabi kata tidak berdosa dusta dalam bab mendamaikan 2 orang yang berbalah.
Seorang nak berebut nak tikang, seorang lagi nak tetok. Kita pun jangan tak jadi apa. Sabar tak jadi apa. Akhirnya kita tipu. Ya sebenarnya dia salah faham. Kalau dia kata ke deramang tu bukan deramang mu, nung deramang nu wakat tengah ha. Faham lagi? Tak jadi bala. Itu diharuskan syarak. Faham? Tapi sekarang tipu bukan tipu sunat. Tipu haram. Dia kata tipu sunat lagi. Faham? Itu masalah. Nak? Tipu terpaksa lah apa. Padahal faham fikir orang. Padahal mencari kekayaan. Nah, itu haram. Hubungan dia dengan Allah hebat. Hubungan dia dengan makhluk okey. Tapi payah nak bayar hutang orang. Piti banyak kereta susun depan rumah. Macam mana? Orang mati syahid, dia ampunkan segala dosa. Dia pernah berzina dengan 80,000 orang pelacur, ampun. Dia minum arak 7 lautan, ampun. Tapi dia hutang orang peloyak, tidak lepas tu. Maka akan dibicarakan. Dia tak boleh masuk syurga direct atas tiket syuhada, mati syahid, kena sesat hutang dulu. Siapa yang berhutang orang, sengaja tak bayar hutang, sampai masanya dia pergi buat haji, hajinya itu tidak mabrur. Kita nak haji mabrur, haji yang mendapat keampunan Allah. Tidak mabrur, Marlboro kotak 20. Faham lagi? Ramai ada orang dapat projek 400,000, ambil barang dengan apa benda ni, hardware 100,000, bayar 10,000 buat sedap. Bila dia dapat dah bayaran daripada kerajaan 400,000, dia tak bayar pun 100,000 orang. Molek 100,000 ringgit hutang. Mulai-mulai ada pergi buat haji dengan bini. Melotong mulai-mulai ada melotong. Sampai kejut setan. Setan kata, mendiri petang kau. Dia setan dah kan. Tak bayar hutang orang, dia pergi petang setan pula. Patut kita petang dia balik lepas terbang ni. Nah, tu jaga ramai kontraktor yang dapat bayaran dan buat tak tahu dengan hutang dengan orang yang dia ambil barang. Faham? Itu dipanggil makan harta orang secara batil, masuk dalam badan, layak masuk neraka belaka tu. Soalan sikit lagi. Berapa jarak yang paling rapat yang dibolehkan untuk solat jamak? Jarak yang paling rapat? Jarak apa? Jarak semayang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tu bangun. Cuma sunat kata setengah ulama kita iqamah. Faham? Allahu akbar, Allahu akbar. Sunat. Jangan kita senggang lama. Tapi kalau senggang lama tu darurah boleh. Habis salam yang pertama sakit perut nak pergi berok. Boleh, tak putus wala. Habis apa benda ni? Habis solat yang pertama tak ada solat kedua batal wudu. Tak apa, keluar pergi ambil wudu. Tapi benda-benda lain tak boleh. Pergi makan nasi dulu apa semua, putus wala. Atau dia menyelamatkan hartanya. Habis sembahyang yang pertama teringat, dah ingat kunci kereta. Dia keluar dari kunci kereta, ketak-ketak, masuk mula sambung sembahyang, tidak putus wala. Soalan seterusnya. Saya kerja atas barang tiap hari ke Kemamang, tempat kerja di Gong Badok. Saya bertolak di Kemamang, pulang ke tempat kerja di Gong Badok petang. Sampai pukul waktu Isya. Bolehkah saya solat jamak di tempat kerja saya? Boleh, kalau tempat kerja bukan mungkin tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita di mana? Tinggal di Marah, jabat di Gong Badok, kerja di Kemamang. Balik di Sapa daripada Kemamang di Gong Badok. Ini bukan mungkin Marah. Faham? Masih boleh jamak qasar. Kerana jamak qasar itu sebelum masuk ke mukim tempat tinggal. Soalan seterusnya sikit lagi. Saya nak minta doa ya, insan yang baik yang saya kenal kembali sihat semula. Doakan kami istiqamah menuntut ilmu yang baik. Amin ya rabbal alamin. 3 lagi. Hukum azan. Ada berapa azan? Betulkah ada 5? Apa pula hukum azan? Benda hukum azan. Hukum azan. Hukum azan itu maksudnya kalau makna hukum melaungkan azan. Hukum azan ini fardu kifayah. Kalau tidak dilaungkan azan dalam satu mukim atau satu negeri, tak boleh. Tapi kalau kita sekarang ni tak ada masalah. Sebab dalam satu mukim 7-8 masjid, 10 surau. Tak? Itu hukum azan.
Azan mana? Azan i'lamu bi dukhul waktu. Azan beritahu masuk waktu. Ada lagi azan yang lain. Contohnya azan ketika beranak. Messi kata Osman bin Ismail. Mari azan. Itu bukan azan masuk waktu. Lepas tu dah payah pakai speaker. Bini ni nak beranak, dia pergi ambil speaker buat gisi. Dia pinjam surat apa? Dia kata kat gini nak azan. Tu masuk waktu nak khabar kau orang. Nak. Dak cerdik punya ayah. Dia pergi tepik kuat kat baby. Allah. Naik semula atas kat lapang baby. Bahan demam kuning tu. Tak, pelahang saja di telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham? Yang azan kuat itu ketika kebakaran, ketika banjir. Faham? Dalam kitab Futuhat Syarah Azkar, banjir besar, banjir yang membawa bencana, azan. Bukan semua orang, seorang lah. Orang lain tu tolong orang. Faham lagi? Kita kejut dengan makhluk yang memudaratkan kita. Contohnya seperti syaitan ke apa dalam hutang, faham? Di laut, azan lah. Biar kuat. Atau binatang buah. Dia jalan-jalan berok lima belang. Tak apa dah, tekuk besar lagi. Bayar. Ekor 2 rupa. Nak? Nak buat kan ni? Nak pusing, raw. Lopak atas belakang. Azan lah. Faham? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham? Tidak lagi, kuat lagi. Tidak lagi, mu lagi. Tapi binatang takut dengan kebesaran Allah. Yang tak takut azan, manusia. Syaitan takut azan? Takut lah. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, Nabi kata iza azanal muazzinu fa'adbar syaitan. Faham? Apabila muazzin azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka lari semua syaitan. Summa tu lepas habis azan, akbalat, mari pula ramai-ramai. Wa iza uqimat, bila diqamat, adbara, tembak lari pula. Faham? Tapi orang azan dah lari. Molek-molek dia duk curi. Faham? Dia masuk dalam sembahyang, orang rokok bahan witih orang. Jahat dia setan gimana dia ni. Tapi binatang insya-Allah dia lari. Tapi binatang buah jangan cicak. Jumpa cicak azan, jumpa semua kata azan jeng Faham tak? Pada leluh azan ni. Gajah yang besar yang boleh membunuh kita. Faham? Jangan takut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah dia lari. Terduk-selenduk dan sebagainya. Faham? Sebab apa? Sebut nama yang maha besar. Faham? Sebut nama Allah. Binatang takut nama lain tak takut. Dia jumpa rimah, kita sebut nama Perdana Menteri, dah lari rimah. Faham lagi? Rimah kata tak takut Yang ketiga sebenarnya, anak nangis bising masa kuliah, ganggu majlis ilmu disampaikan. Ada kali bapak buat tak tahu je anak nangis bising yang tak perlu sebagainya. Kalau bawa anak, alhamdulillah. Kalau bising, kita alih kejap. Wah, tepik ganggu orang nak semayang, kita akak awal lagi. Tapi kalau semua sudah semayang, Nabi tunjuk ajar. Nabi tengah semayang, ada budak bising menangis. Nangis. Nabi lajukan semayang. Indahnya Islam, tak? Nabi buat derah. Patut baca surah panjang, baca surah pendek. Patut rokok panjang, rokok pendek. Imam cerdik tu. Kita imam tak duduk depan, tak pendek orang dah. Anak orang nangis, wah. Innal ladzi. Faham? Lawan budak dengan budak tu nangis. Faham? Nabi dah budak nangis kau, pendek lalu, betul tak? Tak ada budak nangis panjang. Jadi wah nak dengar, tak boleh akak budak waktu baik kejap. Jangan marah. Pasal dia menangis. Tak ada pelik, yang pelik mak nangis. Faham? Nak. Bayar nangis ambil buat keluar. Senyap dah, tunjuk kolah, tunjuk apa teh. Ada langsung lah pasal nak dengar, nak belajar. Tak. Kena timbang-timbang. Rumah habis punah, harta benda punah, wajib tak sembahyang Jumaat? Wajib ya. Apakah hukum kita lihat hari ni bini isteri banyak bukan aib suami? Seperti yang viral sekarang ini. Gitulah.
Dia aib ini, aib orang kafir zimmi, haram kita cerita. Kafir zimmi, mana orang kafir yang duduk dalam negeri orang Islam dan dia baik dengan orang Islam. Dia kafir tau. Tak boleh kita buka aib dia. Ini bukan suami isteri. Kita tahu kakak kita perangai dok online, kita gitu tulis dalam Facebook. Dosa besar kita. Sampai kiamat. Dosa emok. Lagi dah hilang benda tu. Dan kalau orang tu share pula berlapis-lapis. Kadang-kadang kita berniat baik nak khabar kemalangan. Mak orang rebah motosikal, selok kain, nampak keluar dalam. Dia ambil gambar, nak khabar ke orang rebah ni mocik ni. Bang, aurat dia tu nampak. Sampai kiamat kita berdosa semua. Gaib semua dosa. Mari 1000 orang share, 1000 dosa sesaat. Faham lagi? Itu tujuan baik ya, tapi benda yang batil. Nampak? Ini dia buka aib kan tujuan baik ke tujuan jahat? Tujuan jahat. Allahu Rabbi. Nah, sebab tu pintu neraka luahnya 70 tahun perjalanan. Kerana ramainya nak masuk dalam. Faham? Kalau buat macam pintu sejik ni, kau pecah pintu neraka. Faham? Kerana ramainya derhaka pada Allah. Sakit hati ke bini, tulis dalam Facebook. Tu semua tu otak dok center belaka tu. Tak sihat. Tidak ada iman, tidak ada ilmu agama, tidak ada adab, biadab. Faham lagi? Kita sakit hati ke anak dara kita, tulis dalam Facebook. Kita tak puas hati dengan kawan kita, apa kita tak direct dengan dia, kita tulis supaya orang lain tahu. Faham? Dan kalau benda itu betul, tetap berdosa besar. Kerana itu aib. Aib ini ada benda yang tidak betul, ada benda yang fitnah, dan ada benda yang betul. Kita tahu kawan kita pernah minum arak dulu, kita cerita kat orang. Faham? Sampai kiamat lagi benda tu tak hilang. Dosa kita. Walaupun kita pergi haji, nangis tubik air inguh darah, bukan air mata. Dalam Kaabah kita semayang minta apung, tak apung juga. Mereka kena tuang punya badan, halalkan. Jadi kalau aibkan suami seperti ini, maka selagi suami itu tidak ampunkan, tempatnya adalah neraka. Soalan yang kedua sebelum akhir. Mertua saya ego sombong, tak mau mengalah dengan menantu. Bab masakan, kita letak lada sikit, dia letak banyak. Kita sabar makin lama, dia makin tiada adab. Perlu saya minta izin suami pindah rumah lain sebab tidak sehaluan dengan mertua saya. Begini, kita sabarlah. Sebut kaki mertua, orang tua. Menantu ni orang muda, jadi orang muda mengalah. Benda-benda gitu tak ada masalah. Kita buat sikit lada, kita tambah banyak lada, itulah kedugaan hidup. Benda-benda yang remeh-temeh itu kita tasamuh berlebih kurang. Tidak dapat kita tuntut kesempurnaan. Bukan pada mertua, suami kita tak ada yang sempurna. Anak kita nak perfect, tak akan dapat. Kerana dunia itu danik, makna kurang. Tidak akan sempurna dulu kini selamanya. Kita nak perempuan yang sempurna, tak ada. Melainkan di dalam lagu. Dan lagu ada, faham tak? Hak dunia tak ada. 3 kali menang anugerah lagu cinta terbaik, dia 4 kali cerai. Faham tak lagi? Nampak? Itu kehidupan di dunia ni. Jadi kalau bor takat masakan itu, kita bergaluh bergaluh. Pasal dia orang puang, dia kerah kepala. Tahu tak? Natu nak tembak lagi. Mertua tak mau ngalah. Sebab dia kerah kepala. Nampak? Nyapot jalan kita gagak-gagak. Oh, kerah kepala. Faham? Tak dengar kata orang. Jadi kita ngalah. Kenapa? Kerana menghormati suami kita. Kita tak suka dengan mertua kita. Tapi kita duduk juga kerana memuliakan suami, bukan memuliakan mertua. Tetapi dalam fiqh, faham tak? Dalam fiqh, jika kita sudah tidak tahan duduk dengan orang yang musuh dengan kita dalam rumah, suami wajib meletakkan pada rumah yang tiada musuh. Itu fiqh. Tak, dari segi fiqh dah. Tapi dari segi kita sebagai seorang isteri berkorban dah. Nampak? Soalan yang terakhir. Banyak anak-anak pergi kuliah tak pakai kopiah, rambut tak tutup dahi. Macam mana mak ayah tolong cakna sikit biar mendapat kebaikan. Budak-budak tak pakai kopiah mari sejid. Kalau banjir parok macam berlaku Selangor Pahang hingga menyebabkan suasana cemas dan sampai tak solat, guna hukumnya? Tak kira lah. Wajib semayang ini selagi ada akal.
Kalau sudah akal tidak wajib sembahyang. Berok cocok sejarum pesang kerana nak buat pembedahan. Tak wajib sembahyang kerana akal sudah tidak berfungsi. Kena ikat di tentera musuh. Tak ada air, tak ada nak wuduk, tak ada tanah nak tayamum, wajib sembahyang juga. Walaupun telanjang. Faham lagi? Aksiden tak boleh bangun, wajib sembahyang duduk. Asal salli qaimah, sembahyang berdiri, Nabi kata. Fa ilam tastatik, kalau kamu tak boleh nak berdiri, fa qaidah. Sembahyang duduk. Duduk pun tak boleh, patah pinggang. Jatuh daripada bumbung air banjir, jatuh tak lori. Faham? Wa ala junubikum, duduk terlentang. Faham? Tidak ada berhenti wajib sembahyang. Akal tak ada, pengsang, pitam, kena biu, faham? Tak siomang, tidak wajib sembahyang. Nampak? Sembahyanglah, cuma kita kotor dalam seluk, dimaafkan kerana kita orang kena banjir. Kalau jadi dalam masjid, tak maaf benda kotor-kotor lagu tu. Semua orang yang susah diberi kelonggaran. Orang lain tak sembahyang ada seluk, mu sembahyang ada seluk. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Orang yang dalam kepayahan dilonggarkan hukum, diberi hukum kemudahan. Apakah hikmahnya kejadian banjir seperti itu? Hikmahnya, yang pertama sekali untungnya ialah Allah ampunkan dosa kita. Orang yang Tuhan buat susah, Allah akan ampun dosa. Nabi kata, ma yazalul bala bil mu'min wal ma yazalul bala bil mu'min wa mu'minah. Tidak berhenti ataupun sentiasa kena bala, maksudnya benda musibah atas laki-laki beriman atau perempuan yang beriman, fi nafsihi, musibah itu pada dirinya, wa waladihi, kena pada anaknya umpamanya, wa malihi, hartanya habis, rosak habis kereta-kereta, acul lebuh habis lori-lori. Hatta yalqallah ma alaihi khati'ah, sampai dia mati nanti sudah tidak ada dosa bila bertemu dengan Allah. Jadi Allah ampunkan dosa. Allah turunkan musibah bukan kerana jahat mangsa banjir. Faham lagi? Ada sebab lain. Tapi orang menjadi mangsanya orang lain. Tapi mereka Allah beri pahala dan ampun dosa. Hidup tak kena banjir, hidup tak kena kemarau, tak kena gempa bumi, tak kena gunung berapi, tapi tak ampun dosa. Kita nak? Kafir dia tak boleh bab dosa, tak boleh, dia nak hidup senang lenang. Ini hatta yalqallah ma alaihi khati'ah. Bila Allah beri susah seperti kena banjir begini, Allah cabut dosa dia. Sebut dalam hadis lain, dilucut dosa tu macam gugur daun ditiup angin. Berat turun dosa ni. Sekali kena sakit, turun habis dosa. Berselera. Sekali kena banjir, dapat gelang rumah, habis masuk lumpur dalam kereta, rosak habis barang-barang elektrik. Turun daripada badan kita ni, dosa mata, dosa telinga, bertambung-tambung. Akhirnya, ma alaihi khati'ah, akhirat nanti, tak ada dosa. Kita dah pakwana. Itu kan aku jahat. Itu aku berjudi, dulu aku pernah berzina, dulu aku kan minum arak. Tu dah, muka kena banjir itu. Tak ingat? Allah ampun dosamu. Allahu Rabbi. Jadi Allah ni dia sayang kita sebenarnya. Batu orang yang paling disayang nabi-nabi ni, asyadul bala al-anbiya, yang paling banyak Tuhan balakan ialah para nabi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.